Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Dr. Muhammad Rain bin Sya'ari. Pada pembentangan ini, kumpulan saya akan membentangkan DML 3053 Morfologi, iaitu bahan bantu mengajar inovasi dalam PDBC Tata Bahasa Bahasa Melayu. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya yang lain. Saya Muhammad Ali Firdaus bin Abdul Halim, nombor matrik T20221103 386, Muhammad Harith bin Jamil, Nurul Najwa binti Azmin, Aisyah Akilah binti Muhammad Nasir dan Siti Nur Afika binti Cik Jalaluddin Cik Hasnuddin. Baiklah, pengenalan. Apa itu konsep bahan bantu mengajar? Bahan bantu mengajar ialah alat atau bahan yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk membantu proses pembelajaran pelajar. Konsep ini merangkumi pelbagai kaedah, strategi dan bahan yang direka untuk meningkatkan pemahaman, penglibatan dan pembelajaran pelajar. Manakala, inovasi dalam bahan bantu mengajar melibatkan pembangunan, penggunaan dan aplikasi alat atau kaedah baru yang membantu meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Kumpulan kami telah memilih salah satu subtopik dalam buku Tata Bahasa Bahasa Melayu, iaitu bentuk kata. Bentuk kata terdiri daripada 4 jenis kata, iaitu yang pertama kata tunggal, yang kedua kata terbitan, yang ketiga kata ganda dan yang keempat kata majmuk. Kata tunggal ialah kata yang tidak mengalami sebarang proses pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Kata terbitan pula ialah kata yang menerima imbuhan. Kata terbitan terdiri daripada kata dasar dan juga imbuhan. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada proses pengulangan kata dasar, dan akhir sekali kata majmuk ialah gabungan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk satu makna yang spesifik. Oleh itu, kumpulan kami telah membuat satu inovasi, iaitu bahan bantu mengajar berdasarkan tajuk bentuk kata. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan. Saya Nurul Najwa binti Azmin. Bahan bantu mengajar inovasi yang kami lakukan adalah dinamakan sebagai kotak genius. Inovasi ini merupakan sebuah bahan bantu mengajar yang berasaskan permainan pembelajaran. Terdapat 4 bahagian, iaitu terdapat 4 bahagian kerana seperti yang kita tahu, pembentukan kata terdiri daripada 4, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Maka para pelajar dapat menggunakan bahan ini sebagai rumusan pelajaran supaya mereka dapat meningkatkan lagi kefahaman mereka tentang topik pembentukan kata. Berikut merupakan cara-cara mengendalikan bahan bantu mengajar. Permainan ini dimulakan dengan kata tunggal. Terdapat 2 pilihan jawapan yang disediakan bagi setiap pola. Para pelajar dikehendaki memilih jawapan yang tepat berdasarkan pola yang diberikan. Sebagai contoh, pola yang pertama itu merupakan pola KBK, dan terdapat 2 pilihan jawapan, iaitu yang pertama golf dan chat. Jadi para pelajar perlu memilih sama ada perkataan mana yang sesuai mengikut pola yang diberikan. Contohnya KBK, jawapan yang tepat adalah chat. Bagi kata terbitan, perkataan yang telah tersusun adalah tidak tepat, maka pelajar perlu mengklasifikasikan semula perkataan-perkataan tersebut berdasarkan jenis imbuhan yang betul, sama ada imbuhan awalan, akhiran, afitan dan sisifan. Sebagai contoh, di bahagian imbuhan awalan terdapat 2 sahaja perkataan yang mempunyai imbuhan awalan yang betul, iaitu pembajak dan belajar. Perkataan selerak dan muslimin merupakan selerak itu merupakan perkataan imbuhan sisipan dan muslimin itu adalah imbuhan akhiran. Jadi para pelajar perlu mencabut perkataan selerak itu dan meletakkan ke bahagian yang tepatlah imbuhan sisipan dan akhiran. Yang seterusnya kata majmuk. Beberapa perkataan kata majmuk disediakan. Para pelajar dikehendaki memilih perkataan-perkataan tersebut dan memasukkan ke dalam kotak yang betul mengikut jenis kata majmuk yang dinyatakan. Sebagai contoh, di bawah itu terdapat perkataan meja tulis. Meja tulis itu adalah jenis kata majmuk rangkaian kata bebas. Kaki bangku itu adalah maksud kiasan. Jadi para pelajar perlu masukkan ke dalam bahagian maksud kiasan itu.
Dan bahagian terakhir adalah kata ganda. Beberapa perkataan kata ganda disediakan di ruangan bawah. Para pelajar perlu mengklasifikasikan perkataan tersebut dengan betul mengikut jenis kata ganda yang sesuai di ruang yang disediakan. Sebagai contoh, perkataan benci-membenci. Benci-membenci merupakan penggandaan berimbuhan. Bola itu adalah penggandaan separa. Jadi para pelajar perlu lekatkan pada bahagian penggandaan separa. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan. Nama saya Aisyah Akila binti Muhammad Nasir, membawa nombor matrik B2022-113514. Saya akan menerangkan tentang kebaikan inovasi BBM kami. Kebaikan inovasi BBM kami yang pertama ialah dapat menarik minat pelajar. Penggunaan dan kepelbagaian bentuk permainan dalam bahan bantu mengajar dapat menarik minat pelajar. BBM kami memiliki 4 jenis permainan. Oleh itu, pelajar akan bermain 4 jenis permainan yang pelbagai dan ia akan dapat menarik minat pelajar untuk menggunakan BBM ini. Selain itu, BBM inovasi kami mempunyai pelbagai warna. Oleh itu, para pelajar akan lebih tertarik untuk mencuba permainan BBM ini kerana ia terdiri daripada pelbagai warna. Kebaikan inovasi BBM kami yang kedua ialah dapat meminimumkan kebergantungan pelajar merujuk buku teks. Guru tidak terlalu bergantung kepada latihan dan aktiviti di dalam buku teks semata-mata, maka ia dapat mengurangkan rasa bosan pelajar. BBM ini juga akan melibatkan beberapa orang pelajar pada satu masa. Melalui interaksi para pelajar ketika bermain BBM ini, ia dapat mengelakkan pelajar berasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Mereka juga dapat memahami isi pembelajaran iaitu pembentukan kata dengan lebih baik ketika pembelajaran berlangsung. Kebaikan inovasi BBM kami yang ketiga ialah dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar. Selepas BBM kami dapat memberi rangsangan kepada pelajar untuk lebih memahami pembentukan kata. Selepas pembelajaran berlangsung, guru dapat meninggalkan bahan batu belajar ini di dalam kelas untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Oleh itu, para pelajar dapat menggunakan BBM ini pada masa lapang untuk merujuk terhadap topik pembentukan kata. Oleh itu, mereka dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap topik pembentukan kata. Dan kebaikan inovasi BBM kami yang keempat ialah dapat menjana pemikiran para pelajar. Para pelajar akan berfikir secara kritis semasa menggunakan bahan bantu mengajar. Seperti yang dinyatakan oleh kawan saya sebentar tadi, BBM ini memerlukan para pelajar untuk menyelesaikan masalah dan permainan yang terdapat di dalam BBM ini. Oleh itu, para pelajar akan berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan soalan-soalan yang disediakan di dalam BBM ini. Okey, baiklah, terima kasih atas huraian tadi. Jadi seterusnya saya akan menyambung pembincangan ini dengan membentangkan tentang kelemahan inovasi bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan. Jadi nama saya Muhammad Ari Benjamin, memegang kad matrik D2022 1103-533. Jadi terdapat beberapa kelemahan yang telah kami kenal pasti daripada BBM yang telah kami hasilkan, iaitu yang pertama, ianya suka dibawa ke mana-mana. Hal ini dikatakan demikian kerana saiz BBM yang besar menyukarkan seseorang untuk membawanya ke mana-mana. Sebagai contoh, seorang guru ingin membawanya ke kelas yang jauh daripada bilik guru, ia amatlah sukar kerana saiznya terlalu besar. Okey, jadi seterusnya, kelemahan yang seterusnya ialah BBM kami mudah rosak. Hal ini dikatakan demikian kerana bahan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar kami adalah dihasilkan menggunakan kotak dan juga kertas. Oleh itu, ia memudahkan BBM ini untuk rosak sekiranya terkena air. Okay. Seterusnya, BBM kami juga tidak sesuai untuk tontonan satu kelas murid yang ramai. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana kelas yang mempunyai ramai murid menyukarkan guru untuk menunjukkannya kepada semua murid dalam sesuatu masa. Sebagai contoh, sesebuah kelas yang mempunyai lebih daripada 30 orang murid, tetapi bahan BBM kami hanyalah ada satu dan saiznya yang agak tidak berapa besar. Ianya menyukarkan untuk keseluruhan pelajar melihatnya secara lebih terperinci dan memahami perkara yang diajar oleh guru secara sekaligus dalam sesuatu masa. Okey, terima kasih.
Okey, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan. Nama saya Siti Nafika binti Cik Jalaluddin Elias Cik Asnuddin, memegang nombor matrik D202211033531. Okey, seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Yang pertama adalah menggunakan teknologi digital sebagai bahan bantu mengajar supaya boleh digunakan untuk tempoh jangka masa yang panjang. Yang kedua adalah menggunakan bahan bantu mengajar yang bersifat lebih tahan lasak supaya mudah untuk dikendalikan oleh semua pelajar. Yang ketiga adalah mencipta satu permainan yang membantu pelajar untuk berfikir secara kritis sebagai bahan bantu mengajar. Baiklah, secara kesimpulannya, inovasi dalam bahan bantu mengajar yang dihasilkan dapat memberi kebaikan kepada sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Inovasi ini dapat menambah baik bahan bantu mengajar yang sedia ada serta dapat menarik minat pelajar dalam mempelajari sesuatu topik menggunakan bahan bantu mengajar. Sekian, terima kasih.